إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرتي الشيخ ابن عطاء الاسكندري شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih awrada alaika al-wari liyukhrijaka min sijni wujudika awrada alaika al-wari liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid supaya dikeluarkannya akan dikau daripada penjara wujudmu kepada padang syuhudmu. Itu kan? Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid supaya dikeluarkannya akan dikau daripada penjara wujudmu kepada padang syuhudmu. Ini sekali lagi berkaitan dengan warid. Warid ni makna yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati seorang hamba itu. Atau ada juga disebut oleh ulama nurul waridat. Iaitu nur, cahaya yang warid, yang datang daripada Allah Ta'ala, yang dituangkan ke dalam hati hambanya yang dikasihi. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah tidak mereka yang dilapangkan dada mereka itu oleh Allah dengan Islam, sesungguhnya mereka itu mendapat nur daripada Tuhannya. Jadi nur bila Allah tuang dalam hati dia lapang dengan Islam, tak sempit. Dalam melaksanakan perintah-perintah agama mudah dilaksanakan, hatinya bersifat lapang, tak sempit melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Bahkan berlapang dada bila datang ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nuru iza dakhalal qalba infasaha wan syaraha, kata Nabi. Sungguhnya nur bila masuk dalam hati itu lapang dan terbuka. Tak sempit, tak tertutup. Maka nur yang masuk tu dipanggil nurul waridat. Nur yang warid, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula dulu Syekh Ibn Atok mengingatkan kita bahawasanya warid ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Maka warid ni yang Allah tuang ke dalam hati kita, yang keduanya iaitu untuk mensejahterakan kita daripada tangan-tangan ariat, daripada cengkaman dunia, hawa nafsu, makhluk dan syaitan dan sebagainya, serta memerdekakan kita daripada cengkaman azab. Jadi bila orang nur ni masuk, dia terlepas daripada makna kata cengkaman, perhambaan, daripada asal ataupun ariat.
Dunia syaitan, hawa nafsu dan makhluk. Ini yang ketiga pula. Hikmat Allah Ta'ala datangkan warid ke dalam hati hamba itu. Awarada alaikal warid. Didatangkan atas kamu itu warid. Apa hikmat dia? Liyukhrijaka. Supaya Allah nak keluarkan engkau. Nak memerdekakan engkau. Nak keluarkan engkau. Min sijni wujudika. Daripada penjara wujud engkau. Kita duk nampak kita. Maka ini kita buat, yang ni kita buat, ni harta aku, ni kereta aku, ni rumah aku, ni isteri aku, ni anak aku. Aku semua ni namanya penjara. Duduk dalam penjara nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhan kata, takkan kau melihat Muhammad, orang menjadikan hawa nafsunya, dirinya itu sebagai Tuhan. Dia bertuhankan diri dia sendiri. Harta aku, pangkat aku, kuasa aku, angkene aku siapa. Ini dipanggil makna penjara wujud. Duk nampak diri kita ya. Tak nampak Allah Ta'ala dengan mata hati. Duk nampak semua daripada kita. Ini dipanggil penjara wujud. Allah nak keluarkan kita daripada penjara wujud. Ke mana? Ila fadai syuhudika, kepada padang syuhud. Padang musyahadah. Jadi Allah ibaratkan, makna kata kita duk nampak diri kita ni, ini macam orang duk dalam penjara. Sempit. Penjara dia bukan luas. Sel dia tu lebih kurang 2 depa dengan 1 depa. Itulah dunia dia. Kena penjara. Tapi kita duduk di padang pun luas. Daripada kesempatan duk nampak wujud kita ni. Aku, hang tahu aku siapa. Dia duk rasa dia lah hebat. Itu ibarat orang yang duduk dalam penjara. Sempit hidup dia. Dia ni abang bagi, bila Allah tarik balik, dia kelang kabut. Duk nampak jawatan menteri, jawatan dia. Bila hilang jawatan menteri, dia gila babi. Betul. Tak tahu nak buat apa. Cakap macam orang gila lah. Cakap macam orang bodoh. Pasal dia nampak dia. Cuba dia nampak ni anugerah Allah. Allah bagi, Allah tarik balik. Tak apa lah. Dia rela, dia sabar, dia tenang. Tak kelang kabut. Nampak macam mana dia pun gila. Orang buat baik pun nampak jahat. Orang buat, tak tahu apa dia nampak kita pun tak tahu. Orang semua nampak hijau, nampak putih, dia nampak hitam. Orang nampak baguslah kan bagi bantuan orang susah. Zaman wabak ni nak keluar tak boleh kerja, tak boleh, orang bagi bantuan. Okey, clear elok okey. Tapi dia nampak buruk. Bagi dia nampak tak betul. Ni pasal apa? Pasal dia nampak diri dia. Ni masalah kita. Ni dipanggil hujub. Aku sana, aku sini, yang ni aku, yang nu aku. Kita pinjam ya. Harta kita Allah bagi pinjam, jawatan kita Allah bagi pinjam. Bahkan nyawa kita pun Tuhan bagi pinjam. Dia boleh ambil balik bila masa. Jadi orang yang duk nampak diri dia semua, dia ni ibarat orang duk dalam penjara. Jadi Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya itu, dia tuangkan nurul waridat ke dalam hati hamba ini supaya dia bebas daripada penjara diri dia sendiri. Keluar daripada penjara pergi mana? Ila fadai syuhudika, kepada padang luas syuhud Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah, kita pandang hati kita pada Allah, bila nur masuk, dada kita lapang, terbuka. Datang nikmat, kita tak sombong. Nikmat ni daripada Allah. Datang bala, kita redha, kita sabar. Ini redha Allah. Allah bagi, Allah tarik balik. Allah nak uji kita, nak bagi pahala, nak angkat darjat. Bila ada syuhud Allah, tak ada masalah. Jadi orang tawaduk, orang bersyukur, orang sabar. Semua sifat-sifat mulia tu duduk kat diri dia. Makna kata orang ni berfikiran luas. Ibarat orang tengok padang yang luas. Kan? Inilah di antara anugerah Allah kepada hamba yang disayang. Makna kata dia nak anugerahkan tu dengan hikmat dan tujuan supaya keluar manusia tu dari penjara diri dia sendiri kepada padang luas musyahadah. Itu dia.
Dan telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu warid. Yang bagi warid tu Allah. Kita usahalah, kita wirid. Kan, kita berwirid. Wirid ni, maksud wirid berkekalan. Satu amalan yang kita buat secara berkekalan, itu namakan wirid. Berkekalan apa? Berkekalan dalam berzikir, mengingati Allah. Mengingati Allah macam mana? Sebut dengan lidah. Apa-apa perkataan yang ada padanya itu Allah. La ilaha illallah ka, Allah, Allah, Allah ka, subhanallah ka, astaghfirullah ka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ka. Semua tu dipanggil wirid. Ada sebut nama Allah dia zikir, zikrullah. Sebut dengan lidah. Ingat dengan hati. Kalau sebut lidah je hati tak ingat, dia dipanggil zikir ghaflah. Ini zikir ya khadha. Ibn Atta sebut dulu. Zikir ya khadha tersebut dengan lidah dan hati kita ingat Allah. Diikuti dengan perbuatan. Seluruh tindak tanduk kita mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, membesarkan Allah. Tiga ni serentak dipanggil zikir, zikrullah. Bila dibuat cara berterusan dan istiqamah dipanggil wirid. Satu, kalau banyak dipanggil aurat. Bila ada aurat atau wirid, maka datanglah warid. Wirid ni kerja kita. Warid Allah hantar mai. Allah bagi. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan yang ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu dia tak tahu. Ilmu laduni, mukasyafah, zauq, macam-macam. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama sebut takhalli, tahalli ataupun tajalli. Takhalli itu membersihkan hati kita, jiwa kita daripada dosa, buang segala sifat mazmumah dan sungguh-sungguh beribadat. Beribadat sungguh-sungguh tu dipanggil tahalli. Tahalli cuci, tahalli pengisian. Bila ada dua ni, tajalli mai daripada Allah. Allah tajallikan. Dengan apa? Mentajalikan kebesaran dan keagungan dia. Macam mana lihat kebesaran keagungan Allah? Dengan mata hati, dengan Allah tuangkan nur waridat ke dalam hati, maka hati tergambar kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala. Itu dinamakan tajalli. Jadi benda ni semua Allah yang bagi. Telah mendatangkan hak Ta'ala atasmu akan warid. Apa hikmat dia? Supaya dikeluarkannya akan dikau daripada penjara wujudmu. Penjara wujudmu ni tahu tak? Macam orang katak duduk bawah tempurung. Bagi dia itulah dunia dia. Penjara katak duduk bawah tempurung. Apa yang nikmat yang duduk bawah tempurung. Kau ada ayat cak lalu kot tu. Dia kata sedap ni. Dia kata bihunzuk. Bihunzuk apa ayat cak? Dia bawah tempurung. Cuma dia duduk di luar ni. Macam-macam ada makanan. Orang duduk dalam penjara ni gitu. Dia nampak dia hebat dah. Kaya-kaya dia dah. Padahal banyak lagi orang kaya. Dia rasa dia dah berkuasa dah jadi exco kan. Padahal orang dia lebih daripada exco lagi. Dia menteri pun dah. Dia menteri lagi. Raja lagi hebat dah. Tapi oleh kerana dia di penjara diri dia. Dia nampak dia hebat sangat dah. Tak ada orang lebih hebat pada dia. Itu Allah tunjuk kuasa. Cina hebat ke Amerika hebat? Cina pun teruk, Amerika pun teruk dah ni. Apa boleh buat apa? Perang lah. Perang dengan apa? Virus. Perang lah. Itu nama orang terpenjara dengan nafsunya, diri dia sendiri. Dia rasa dia lah hebat, tak ada orang hebat pada diri dia lagi. Jadi Allah sayangnya dia, Allah nak bebaskan dia daripada penjara wujudmu kepada padang syuhudmu. Diibaratkan musyahadah syuhud kepada Allah, pandang hati kepada Allah tu ibarat padang yang luas. Nampak alam kubur, nampak hari kiamat, nampak bantuan Allah
kemenangan Allah. Allah boleh bagi menang. Kalah pun Tuhan bagi, menang boleh bagi. Tuhan boleh bagi menang bersebab, dia boleh bagi menang tak ada sebab. Dia boleh bagi menang dengan sebab musuh, dia boleh bagi menang dengan sebab kita sendiri ataupun dengan sebab yang lain. Selalunya bila sebuah kerajaan tertubuh dengan pilihan raya, yang mana nak menang pilihan raya, jadilah Perdana Menteri. Biasanya begitu. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Dia boleh buat. Tak ada masalah, dia boleh buat. Dengan kalah pilihan raya boleh merintah macam ada lah ni. Kalah pilihan raya jadi menteri. Yang menang pilihan raya jadi pembangkang. Bukan kita jatuhkan dia, dia jatuh dia sendiri. Yang menjatuhkan kerajaan ni siapa dia juga kau boleh buat. Tuhan boleh tunjuk kuasa dia, dia boleh buat apa saja. Yang pentingnya kita buat kerja kita lah. Hari ni PAS ada 3 kursi. Dia dapat 2 esko. UMNO ada 27 kursi. Dia dapat 3 esko. Sama banyak. Bersatu ada 4 kursi. Dia ada 2, dia ada 3, ada 2 esko. Satu menteri besar. Tuhan nak bagi. Payah apa? Dia boleh bagi kat siapa saja. Kalau di sana peringkat persekutuan, dia berkata masuk pintu belakang. Di Perak tak ada nak apa. Siapa pun tak kata apa. Sengap tunyi. Jadi pembangkang sokong kerajaan lah. Mudah buat kerja. Ni Tuhan boleh buat macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh, semua boleh. Tuhan tak ada kata yang boleh menghalang dia. Nak buat apa saja. Antara kehebatan Allah Ta'ala, dia bagikan warid kepada hambanya itu untuk mengeluarkan hamba tu daripada penjara wujud diri dia kepada padang musyahadah. Diibaratkan oleh Syekh Ibn Atta, musyahadah ni, pandang hati pada Allah tu ibarat padang yang luas. Tak sempit, tak semak perut. Dapat nikmat pun relax. Alhamdulillah Tuhan bagi. Rugi pun biasalah, selalu untung takkan rugi sekali tak boleh. Dia jadi macam tu. Sihat pun alhamdulillah boleh buat ibadat. Kalau sakit pun, alah sakit 2 hari ya. Sihat 20 tahun, takkan tak boleh kot. Jadi dada dia sentiasa lapang. Tak pernah sempit. Mainlah masalah apa pun. Kan? Wa yattakhillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Itu dia. Bagi orang ni dia tak ada sempit hati. Hatinya luas, steady ya. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Berlapang dada. InsyaAllah. Ini bukan baru sebulan ya. Baru sebulan ya. Baru sebulan 2 minggu. Dah jadi miskin dah. Siapa dah tu? Apa nama penyanyi-penyanyi tu? Apa panggil artis? Artis pula pening. Kalau orang jual tuak pisang buruh kasak kek sawit akutlah. Hang artis. Hidup dengan penuh glamour. Mana ada artis pakai kereta kecil-kecil? Semua kereta besar-besar punya. 2 minggu dah mula pening. Apa tak pening, semua hutang. Rumah hutang, kereta hutang, yang ada hutang, yang ada hutang. Bila tak lewat tu pertunjukan. Bukan siapa lah, orang tak boleh. Penyakit kacau dah. Penyakit kacau. Nak buat pertunjukan tak boleh. Kena duduk di rumah. Buat pertunjukan siapa nak tengok. Duit tak masuk, hutang. Sempit, dada mereka sempit. Kita orang ni tak apa, biasa ya. Makan apa yang ada. Ada sikit makan sikit, ada banyak pun makan sikit. Tak ada apa makan. Tak ada apa makan telur. Bayar apa? Buh telur di rumah beli 3 bak papan. Goreng, tak ada telur ayam, telur itik ada. Itik bertelur. Bayar apa? Waalaikumsalam. Beras ada lagi ke? InsyaAllah beras ada lagi. Tak ada masalah apa. Kami nak bagi ni, nak bagi apa mah? Kita tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Jadi jiwa kita, bila kita nampak Allah Ta'ala dengan mata hati,
kita hidup tenang, tak ada masalah. Bermula penjara wujudmu itu, iaitu syahwatmu bagi dirimu. Syahwat yang ada dalam diri kita ni, nafsu ni, itu nak berpenjara. Penjara hidup dalam macam ibarat penjara sempit. Yang nu tak boleh nak buat semayang, nak semayang payah, nak puasa payah, nak tinggal maksiat tak boleh. Sempit. Macam orang kena kepung nak lari tak boleh. Sebab dia duduk tempat yang sempit. Begitulah orang dikuasai oleh hawa nafsu dia. Diri dia sendiri, nafsu dia menjarakan dia. Nak buat apa pun tak boleh, sempit. Itu diibaratkan oleh Syekh Ibn Atta. Ya. Ya. Tiada yang terlebih besar daripadanya itu, iaitu nafsumu yang syahwat. Nafsu syahwaniyah. Satu nafsu, satu syahwat. Nafsu asalnya tak apa. Nafsu. Kalau tak ada nafsu pun payah juga. Nafsu makan tak ada. Macam? Makan sikit. Tak ada nafsu nak makan. Badan dia bagi kurus. Lepas mati tu. Nafsu nak buang tak boleh. Kita boleh buang nafsu. Nafsu makan. Nafsu kelamin. Pakat tak mau kahwin mah. Kahwin amat. Tak mau buat tak teringin pun. Apa jadi bila semua orang pakat tak kahwin? Main pilihan raya kalah. Ya. Cuba kahwin. 1, 2, 3, 4. Saya ada 27 anak. Mati 2 tinggal 25. Main pilihan raya aku dapat 20 bauni. Cuba habis semua orang kahwin 4 dia. Main pilihan raya tahun depan menang. Ya. Apa? Nafsu, kelamin, tak apa. Allah memang Allah jadikan nafsu tu. Tapi dia kena jangan syahwat. Bila masuk syahwat dia tak kira kiri kanan, keinginan dia. Halal ke haram ke apa, tak boleh kira orang. Syahwat yang tak mahu tu. Kat nafsu tak apa. Nafsu ni ibarat ayak. Ayak. Ayak ni kalau kita boleh kontrol dia, dia mendatangkan manfaat. Kan? Kita empang. Buat empangan apa? Empangan beris. Empang mada tu. Mau empang. Kita salirkan air tu ke bendang-bendang. Ada tak manfaat? Orang buat bendang. Hantar pergi ke kilang. Orang buat produk apa yang bagus-bagus semua. Kena ada ayak. Kilang kena ada ayak. Hantar pergi masjid surau. Orang sembahyang. Ambil uduk kan. Ada orang mandi. Beruduk dan sebagainya. Kalau hantarkan kawasan-kawasan perumahan. Basuh, minum. Macam-macam lah. Boleh guna. Nafsu ni. Dia ibarat air. Kalau boleh kontrol dia. Dia datangkan manfaat. Nafsu apa? Abang? Nafsu makan. Kontrol elok. Makan yang halal. Jangan banyak. Datang manfaat. Boleh buat ibadat. Ya. Nafsu apa? Nafsu marah. Boleh marah. Marah bertempat lah. Lepas tu datang hukum jihad. Kalau tak ada jihad nak marah. Kalau tak marah, jihad apa? Orang nak pergi perang. Tak marah kat siapa pun. Tak marah kat siapa nak perang lah. Yang boleh perang sebab ada marah. Tapi Israel lawan Yahudi. Sebab dia ada nafsu marah kepada Yahudi. Baru boleh jihad. Dia. Tapi tak marah. Tak marah. Tak bodoh begitu. Orang pegang ini dia pun. Nak lagu mana? Tak marah. Habis. Marah disuruh. Marah dengan nafsu. Tapi jangan dengan disertakan syahwat. Marah bertempat. Tak apalah. Apa saja. Nafsu ni okey. Clear. Ini memang Tuhan bagi jadi. Cuma jangan dengan syahwat. Keinginan. Mesti dikontrol dengan hijamu taqwa. Kontrol taqwa nama dia. Makan cara taqwa. Berkelamin cara taqwa. Marah cara taqwa. Nak reta dengan cara taqwa. Itu dia. Ini bagi syahwat. Syahwaniyah. Yang dipertempatkan bagimu dengan pertambatan perangai yang jahat. Ini syahwat ni perangai jahat lah. Makan yang halal tak mau, makan yang haram. Ayak sejuk tu sedap mau. Dia kata ayak sejuk tu.
Kan? Ada satu doa Imam Ghazali ajak saya salin doa ni. Saya ambil dari kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Doa dia tu. Dia kata ni hadis. Allah marzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yukharibuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il bari. Ya Allah Tuhan kami, rezeki kepada kami, kasihkan Engkau ya Allah. Wa hubba man ahabba, bagi kami kasih kepada mereka yang kasih akan Engkau. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, kan? Dan kasihkan aku kepada benda-benda perkara yang boleh membawa kepada kasihkan Engkau. Waj'al hubbaka, jadikanlah kasih kepadamu ya Allah terkawal, tak bebas. Hati kita dah lapang, makna kata kita ingat pada Allah,
maka seluruh anggota kita dengan mudah melaksanakan segala gerak-geri kita beribadat pada Allah Ta'ala. Dan kata Abul Qasim Al-Masri, ya, bukan Masri, Nasrabadi radhiyallahu an. An-Nasrabadi radhiyallahu an. Bermula penjara itu nafsumu. Apabila telah keluar engkau daripadanya, maka jatuhlah engkau dalam kesenangan selama-lamanya. Yang kata penjara-penjara ni penjara nafsu. Hidup dia ikut kehendak nafsu. Macam orang duduk dalam penjara. Apa adanya? Kurung diri dalam rumah, tak keluar. Kita ingat dia ni PKP. Dia hutang banyak. Nafsu nak ni, habis hutang kata corok. Bila hutang macam corok, orang mai cari mai cari rumah. Bank mai cari, orang bagi pinjam, bagi hutang, semua mai cari. Dia habaq ke anak dia. Kalau orang mai cari pak, kata pak tak ada. Orang pun mai. Assalamualaikum. Dalam pak ada. Pak tak ada. Dia pun balik Lama-lama, satu hari orang mai cari. Assalamualaikum. Pak ada tak? Pak kata dia tak ada. Ada kita nak betul benda ya, bapa kita. Hidup penuh dengan ketakutan, sempit. Sempit hidup. Gaji katalah gaji 3,000. Hutang 1,000, hutang ni tengah 2,000. Hutang dah lebih daripada pendapatan. Dia hidup luar daripada kemampuan dia. Tak sempit ke? Oh, hidup sempit. Oh. Pasal apa? Ikut hawa nafsu. Kalau kita tak ikut hawa nafsu, lapang dah ada. Takkan siapa mai cari-cari lebih. Tak ada kita takut apa? Takut apa? Aku tak hutang nak siapa? Orang nak bagi pinjam, orang tak takut. Orang takut bagi tak ada duit. Dia ni kerja kek sawit ni, dia minta pinjam pun orang tak bagi lah. Kita pun tak berani nak pinjam, orang nak bagi pinjam pun tak berani. Hidup ikut kemampuan kita. Kan selesa hidup. Hidup merdeka. Ni hutang sana, hutang sini. Susah. Hidup kita jadi susah. Jadi Abul Qasim dia kata maksud penjara dirimu itu penjara nafsu. Diri kita terpenjara dengan sebab kita duk ikut hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita susah. Apabila telah keluar engkau daripadanya, penjara nafsu itu, maka jatuhlah engkau dalam kesenangan selama-lamanya. Bila kita berjaya bebaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu, kita hidup mudah. Aman, damai, selesa. Katalah nafsu, sombong. Kita sombong orang ni, orang menyumpah lah. Orang ni maki kita, orang ni maki kita, amun kita. Kita keluar satu kenyataan, kawan beribu hentam kita. Tu yang berjahit lari je. Pergi parik buntak. Buat bodoh. Kawan tutup rapat. Jangan buat pasal. Orang lah ni bukan heran. Hang ada kuasa ke hang menteri, orang sikit tak heran. Yang orang heran, yang orang kagum, hang tawaduk, merendah diri, suka tolong orang. Alah ni dia jadi masyarakat macam tu. Kan? Dalam apa kita kata era internet ni, global ni, IT kan. Jadi maklumat cepat sampai. Hang buat silap ya kalau hentam berapat. Dia kan kira hang Mahathir ke, hang Anwar ke, dia tak kira dia hentam ikut dia ni. Yang kita buat elok, orang semua sokong, setuju. Itu dia. Ni kalau kita duk ikut hawa nafsu kita, duk marah sana marah sini, kita teruk kawan dia kutu, lutu kita teruk. Tengok pasal. Dan kata orang, bagi setengah mereka itu, dengan apa lepas hamba itu daripada nafsunya, maka katanya dengan Tuhannya. Kalau orang tanya kita, kata Syekh Abul Qasim, macam mana kita nak lepaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu? Maka dia kata dengan Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan, beribadat kepada Tuhan, mengenai Tuhan, bertakarub dengan Tuhan, ikut perintah Tuhan, akan kita buang nafsu kita. Tuhan kata apa? Inna nafsa la ammaratun bisu.
Sebenarnya nafsu itu nak mengheret kamu ke arah kejahatan. Jadi kita tak ikut hawa nafsu, ikut perintah Allah. Dia kena mengajar kitab tasawuf lah yang duk cerita khusus tentang buat nafsu ni. Dalam kitab ni, Minhajul Abidin, dia cerita tentang satu awaik, namanya awaik. Awaik apa yang dinamakan sebagai an-nafs. Awaik yang keempat, nafsu. Dalam empat tu, mula-mula disebut dunia. Kemudian disebut makhluk. Yang kita bicara ni, dan kitab makhluk. Dan cerita pasal uzlah, makhluk. Yang ketiga, kita jumpa setan. Yang keempat, nafsu. Nafsu. Dia punya bicara panjang. Panjang sungguh. Saya mengajak ni masjid luar sana kan. Kadang-kadang makan masa 3 tahun, 4 tahun. Bab nafsu baru habis. Dah lah sebulan sekali kan. Bulan sekali. 4 tahun kadang 5 tahun. Bab nafsu ya. Nafsu paling panjang sekali dia bicara. Imam Ghazali kata kenapa nafsu ni cerita panjang sangat. Yang lain dunia, dia kata makhluk manusia. Syaitan, dia ni faktor luaran. Faktor luaran. Nafsu ni, dia faktor dalaman. Dalam diri kita. Nak buang tak boleh. Nak bunuh tak boleh. Nak ikut tak boleh. Jadi kita ni luah mati mak, telan mati bapa. Dia jadi macam tu. Imam Ghazali sebut, contoh dia kata ibarat pencuri duduk dalam rumah. Pencuri duduk dalam rumah. Pencuri itu dalam rumah kita. Bukan orang lain, anak kita, dia kena jadi penagih. Dia jadi pencuri, dia duduk rumah kita. Ipak lamai kita. Berai kita, yang kita tolong lah. Dia duduk dalam rumah kita. Bila pencuri duduk dalam rumah kita, apa daya kita nak selamatkan barang-barang kita? Nak buah mana? Nak sorak atau mana? Dia nampak kita buah mana nampak. Sukarnya kita menghadapi pencuri duduk dalam rumah. Apatah lagi kalau pencuri itu suami. Isteri dengan suami. Suami dia penagih dada. Suami dia tak kerja. Yang kerja isteri. Tak mana isteri nak torok gaji dia. Ada seorang perempuan telefon saya. Teriak-teriak. Dia ada masalah telefon. Saya pun dekat kesian kat dia. Dia anak 2. Dia kerja kelang. Pukul 6 pagi, baik kelang main ambil dah depan rumah dia. Sebelum tu dia mangkit awal. Pukul 4 pagi dia masuk mangkit dah. Dia masak nasi, sedia nasi untuk anak dia. Anak dia ada 2 orang. Lepas tu, baik kelang ambil dia pergi. Suami dia tu dah curi. Dia tak duit mana ambil, sana curi. Dia sorok kata duit dia. Dah lah hang, tak kerja. Pergi curi dia isteri pula. Satu hari dia telefon. Ustaz, saya tak sabar dah Ustaz. Sabarlah, saya kata. Ustaz memanglah boleh suruh sabar, tapi saya tak sabar. Dia kata, cerita apa jadi lagu mana? Kau Ustaz tak tahu, saya pagi-pagi mangkit. Nak masak nasi untuk anak. Saya nak pergi kerja pukul 6. Basuh beras. Saya letak periuk atas dapur. Buka tu, tak menyala. Tok. Pasal apa? Aku gas baru beli. Gas tak menyala. Tengok bawah, tong gas hilang. Suami dia curi tong gas. Tak mana lah kita nak sorok tong gas. Cuba hang fikir. Tak mana nak sorok. Pening. Kalau makna kata pencuri dalam rumah, payah. Begitulah payah kita dengan nafsu ni. Nak buang tak boleh, nak bunuh tak boleh. Payah. Sebab tu Imam Ghazali bicara dalam kitab makna kata Minhajul Abidin tu panjang sungguh. Yang paling panjang bicara bab nafsu. Macam mana cara kita nak melawan dengan hawa nafsu. Tu ada cara dia lah. Dalam kitab Minhajul Abidin dia cerita panjang bab tu. Jadi dengan Tuhan. Macam mana lawan nafsu? Dengan Tuhan. Dengan ayat Allah, patuh perintah Allah, kena jalan mujahadah. Tapi kalau Imam Ghazali dia sebut jima lijamut taqwa. Lijam.
Lijam ni macam lembu tu kan. Kita buh tali. Tali kat tengkok dia tu. Selalunya berbuh ke hidung. Orang panggil tali apa? Buh hidung, lepas tu kita pegang tali bawah dia. Tu panggil tali apa tu? Yang buh ke hidung. Orang utara panggil tali kekang. Kekang ke kekang. Jadi kita pegang tali tu, dia bawa dia. Dia ikut kita. Dia tak? Jadi nafsu ni kita kena buh rantai kat dia. Kita tarik dia. Supaya dia ikut kita. Jangan kita ikut dia. Tu ada cara lah, ada kaedah lah. Imam Ghazali cerita panjang dalam kitab dia. Itu dia. Jadi dengan cara kaedah yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran dan Nabi pun cerita dalam hadis dia, ulama-ulama pun bagi pandangan macam mana cara nak mengekangkan hawa nafsu. Kalau tidak sampai mati ya. Kita menyembah hawa nafsu kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Takkan kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Dia bertuhankan hawa nafsu. Dia ikut kehendak hawa nafsu. Kita ni bila nur tu masuk, Allah nak bebaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu. Maka apabila telah dikendakinya bahawa dibukakan bagimu kepada segala medan ghuyub. Jadi bila Allah Ta'ala kendaki, bila tuang nur waridat tu, terbuka medan ghuyub, medan ghaib. Perkara-perkara yang ghaib. Kan? Siksa kubur, azab di padang mahsyar, azab api neraka yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi bila nur tu masuk, kita nampak kematian yang makin hampir, persiapan yang tak cukup. Ketika itu kita akan buat ibadat sesungguh-sungguhnya. Patuh sungguh-sungguh perintah Allah Ta'ala ini. Itu maksudnya Allah Ta'ala buka medan ghuyub, medan ghaib. Maka didatangkan atasmu warid. Maka dikeluarkan engkau daripada penjara. Jadi Allah Ta'ala tuangkan warid dalam hati. Bila terang mata hati tu, nampak dunia ni kecil. Nampak nafsu ni jahat, tak boleh pakai. Nampak masa depan dia, kematian dia. Kan? Lepas mati, kubur dia. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur di satu taman, bertaman syurga. Au hufratun min hufarin niran. Dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang neraka. Aku mau kubur aku bercahaya. Taman-taman syurga. Nak pergi situ macam mana? Kena buat ibadat. Jadi dipermudah oleh Allah untuk dia melakukan ibadat. Sebab matahari dah terang. Mata hati dah terang. Benda yang susah dah jadi senang bagi dia. Sebab nur dah masuk. Macam kita kereta mata, lampu kereta kita terang. Lari macam mana? Puh, laju lah. Ini kereta Volkswagen lama. Lampu lah, malap nak apa nak keluar dari sini ke Batu Hampak tu dekat sejam. Malap. Cuba lampu terang, masuk beraya, 150. Lari laju. Pasal apa laju? Sebab lampu terang. Kenapa ibadat dia rancak? Hebat. Banyak. Pasal mata hati terang. Banyaklah ibadat dia. Itu dia. Dan barang siapa lepas ia daripada tempat yang picik ini, picik ni sempit, maka sebenarnya berbahagialah ia atas yang sebenar-benarnya. Bila kita dapat lepaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu yang ikat kita selama-lamanya, kita akan keluar kepada medan yang luas, bahagia. Nak buat apa pun boleh, tak boleh kacau dah. Nafsu tak boleh kacau kita dah. Kita boleh buat apa? Nak buat apa? Teringat nak baca Quran, kita boleh baca. Teringat nak bangkit tahajud, boleh bangkit. Teringat nak puasa sunat, boleh puasa. Itu dia. Baru jadi hamba yang merdeka. Barang siapa sah baginya di kala ahwal ini, maka bersungguhlah baginya berjalan atas kenderaan anwar kepada hadrat asrar. Seperti kata musannif, al-anwaru
matayal qulub wal asrar al anwaru matayal qulub wal asrar. Itu makna kata anwar itu merupakan makna kata kenderaan hati dan kenderaan bagi rahsia. Ini dia panjang lagi cerita sikit lagi tentang nur itu. Nur waridat itu macam mana bagi hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya seperti wali-wali Allah, orang yang ahli mukasyafah dan sebagainya. Jadi kesimpulan kita pada malam ni ialah dengan kasih sayang rahmat Allah Ta'ala nak bebaskan diri kita dari perhambaan hawa nafsu, maka dituangkan dalam hati kita nur. Nur itu nama nurul waridat. Itulah makna kata alamat kasih sayang Allah kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.